Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini dapat sekali lagi kita bersama-sama Tadabbur Wahyu ustazrosli.com, di mana pada kali ini kita melihat Tadabbur Wahyu Faham Al-Baqarah ke-17 insya-Allah. Di mana pada pelajaran kita yang lepas kita telah pun melihat ayat ke-17, panjang sikit ayat dia. Tapi kita ulang sedikit pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathaluhum, seperti yang saya bagi tahu dalam video yang lepas, perkataan mathal itu adalah misal dalam bahasa Melayu, perumpamaan. Perumpamaan hum, mereka. Perumpamaan mereka. Kamathali, ka ni seperti. Perumpamaan. Lebih kurang je maksud dia. Ka sebiji itu adalah seperti. Mathali, sebab apa pula ni mathalu, tiba-tiba ni mathali. Perkataan sama, cuma yang ni dia duduk dekat depan. Tidak ada perkara-perkara yang menyebabkan dia perlu bertukar baris. Maka dia kekal dalam keadaan asal mathalu. Lepas tu keadaan ni dia sudah ada ka. Ka ni salah satu daripada huruf yang bila dia ada, perkataan tu akan jadi majrur. Iaitu di sini tanda majrur tu ialah di baris di bawah. Jadi itulah sebab musabab. Sebab apa kat sini mathalu, dekat apa, mengapa di sini mathali. Jangan hafal benda tu, setakat faham konsep dia dulu. Oh macam tu. Cukup dah. Tak payah ingat. Sebab apa? Sebab apa kita tak perlu ingat? Sebab kita nak belajar Al-Quran. Al-Quran dah tulis semua baris dah. Kita tak tersalah lah. Ni teknik ni kita kena belajar kalau kita nak baca kitab. Sebab kitab Arab dia tak ada baris. Macam mana kita nak baca kat sini mathali. Kalau kita dengar orang tu baca mathalu, kita tahu dia tak belajar bahasa Arab. Dia belajar tapi dia senang katalah tak belajar tu, padahal mungkin dia tersilap dan sebagainya lah. Tapi makna tak berubah. Seperti perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang allazi, orang yang dia seorang ya. Allazina, ramai. Istauqada nara. Istauqada, kita baca istauqada kalau kita seketul dia. Kalau sambung allazi istauqada nara. Alif tu tidak disebutlah. Itu kena belajar dalam tajwid. Hukum hakam tajwid. Saya tak sentuh tentang tajwid. Orang-orang yang istauqada saya dah bagi tahu. Waqada maknanya lebih kepada sumber bahan bakar. Istauqada dia mendapatkan. Istauqada dia di sini kita panggil menyalakan. Nara, api. Jadi istauqada nara, menyalakan api. Kalau nak buat tahu kita punya ni, kita buang ni huruf yang ini huruf tambahan, ni huruf tambahan, ni huruf tambahan. Asal perkataan waqada saja. Naron maknanya api. Sebab apa dia kata naron? Kadang-kadang narun. Sebabnya ialah kerana pada masa ni api tu dia yang kena nyala. Dia pun naron. Dia bagi atas. Istauqada nara. Falamma, maka tatkala, ketika.
apabila, falamma, fa, maka, lamma, apabila, adaat. Adaat maknanya menyala. Apabila menyala, ma haulahu. Adaat ni terang. Adaat, daw maknanya terang. Adaat, api tu menyalakan. Ma haulahu, apa yang ada sekeliling dia. Zahaballahu binurihim. Allah mengambil cahaya itu daripada mereka. Wa tarakahum, dan meninggalkan mereka fi zulumatin, di dalam kegelapan, la yubsirun, tidak mereka itu dapat melihat. Mereka tidak dapat melihat. Okey, jadi itu boleh tengok dalam kita punya pelajaran yang lepas lah. Okey, pada hari kali ini kita tengok lagi pendek saja. Ayat 18 ni, pendek sangat. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun, okey. Summun maknanya pekak. Mereka itu pekak. Pekak, summun. Kemudian, bukmun. Apa dia? Bukmun bisu. Umyun, buta. Macam mana ni? Ini dalam bentuk jamak dia panggil ni. Jamak maknanya apa? Dia ni pekak, orang bisu, orang buta. Kalau seorang umyun a'ma, abkam, asam. Itu seorang. Sebab apa dia kata ramai ni? Fahum. Maka mereka itu la yarji'un. Fahum, kita dah tahu dah. Maka mereka, dua perkataan. Fahum, maka mereka itu la, tidak. La di sini bukan maknanya jangan, tetapi maknanya tidak. La yarji'un. Mereka tidak kembali. Ini kuning dia. 1, 2, 3, 4 perkataan kuning. Maknanya baru dijumpai lah. Yarji'un, buang ya, buang waw dengan nun, tinggal roja'a. Itu perkataan root dia. Roja'a, kembali. Mereka tidak dapat kembali. Sebab apa? Maknanya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan orang munafik. Orang munafik ni sifat dia apa? Sifat orang yang duduk dalam cahaya tapi tak nampak cahaya tu. Jadi ayat ni walaupun pendek tapi dia menggambarkan kepada kita. Sebab apa? Antara benda yang dia gambarkan ialah kalau orang tu ni pekak, bisu, buta, macam mana keadaan dia? Tak boleh nak tengok, tak boleh nak bercakap, tak boleh lah. Sebab tu dia tidak dapat buat apa-apa lah. Walaupun dia duduk dalam cahaya, dia tak nampak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita banyak benda kita boleh faham daripada ayat ni lah. Contohnya, orang ni dianggap pekak, bisu, buta bila apa? Bila apa? Bila tak guna otak lah. Bila tak guna akal. Sebab ni semua ni panca indera. Dia pergi kepada otak. Otak yang fikir. Macam tu. Jadi orang yang tak guna otak ni, dia akan sesat lah. Kalau dia guna otak, dia fikir, dia tak akan sesat. Macam mana pula dia, contohnya orang munafik, dia tahu Rasul Nabi Muhammad SAW tu Rasul, tapi dia tak nak ikut. Macam mana? Awak gunalah otak sikit. Awak tahu benda tu betul, tapi awak tak nak ikut. Siapa rugi? Yang jadi kat kita ni, kita taklah sampai tolak Tuhan, tolak Islam. Tapi banyak benda yang buruk berlaku kepada kita sebab kita tahu benda tu buruk, tapi kita buat juga. Sebab apa? Seolah-olah ada sikit ni
pekak, bisu, buta ni ada juga. Itulah ayat ni memang hebatlah ayat ni walaupun pendek. Jadi setakat itu saja perkongsian kita untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam kuliah kita yang akan datang. Seperti biasa, kita beri sedikit ruang untuk kita buat promosi kepada sanak saudara dan sahabat handai. Mudah-mudahan kita dapat mengajak mereka juga untuk faham Al-Quran. Saya batuk sikit hari ini ni. Saya ucapkan juga selamat berpuasa dan saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.